Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung lagi dengan bab 5, genetik. Jadi hari ini cikgu akan terangkan tentang subtopik yang kedua, iaitu pewarisan. Dalam pewarisan, apa yang akan kamu belajar? Pertama sekali, menerangkan pewarisan dalam manusia. Dan yang kedua, berkomunikasi tentang mekanisme pewarisan. Tetapi dalam video kali ini, cikgu cuma akan menerangkan tentang mekanisme dalam manusia. Yang ini sahaja. Berkomunikasi tentang mekanisme pewarisan ini cikgu akan terangkan dalam video yang lain. Okey, supaya memudahkan pemahaman kamu. Jadi pertama sekali kamu kena tahu apa yang dimaksudkan dengan pewarisan. Pewarisan ini bermaksud pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Jadi seperti dalam gambar keluarga ini kan, kamu boleh lihat mereka kelihatan seiras. Keluarga ini seiras. Tidak sama tapi seiras kan? Okey, di mana setiap anak, kalau kamu perhatikan di sini, mereka mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu bapanya. Contohnya jenis rambut, warna anak mata. Jadi itu adalah maksud pewarisan. Nah, ciri-ciri seorang individu diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui gen. Masih ingat apa maksud gen? Gen ialah unit asas pewarisan yang terdapat pada kromosom. Ini kamu sudah belajar dalam subtopik 5.1 hari itu bahkan. Jadi sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisme. Nah, pasangan gen pada lokus yang sama ini dikenali sebagai alel. Okey, jadi contoh dia begini. Ini adalah sepasang kromosom homolog. Kromosom homolog kamu masih ingat kan? Kromosom homolog maksudnya kromosom yang mempunyai bentuk dan saiz yang serupa. Okey? Jadi pasangan ini, satu pasang kan? Satu pasang ada dua lah maksudnya kan? Macam kasut kamu satu pasang ada dua bahkan kasut. Jadi pasangan ini kita panggil kromosom homolog tadi. Satu itu daripada bapa, satu lagi kamu dapat daripada ibu. Dia begini ya. Dan pada kromosom ini dia terdapat gen yang menentukan ciri-ciri individu. Contohnya yang sini gen warna mata lah. Ini contohnya jenis darah, gen ketinggian yang menentukan kamu ini tinggi atau rendah ke, warna rambut, jenis rambut. So ini antara contoh. Sebenarnya ada banyak lagi. Okey. Dan kalau kamu tengok gen ini terdapat pada kedudukan yang sama kan? Yang daripada bapa untuk mengawal warna rambut, warna mata ini. Warna mata sama kedudukan dengan yang daripada ibu. Kan? Sama kedudukan, Okey. Jadi yang sama kedudukan ini, kita cakap dia lokus. Pada lokus yang sama ini, dia akan mengawal ciri yang sama dan pasangan inilah yang kita panggil sebagai alel. Boleh faham kan? Boleh kan? So ini adalah alel. Dia adalah gen yang berada pada kedudukan yang sama dan dia akan mengawal ciri yang sama bagi seseorang itu. Jadi itu yang kita panggil sebagai alel. Jadi kita lihat lagi lah, penerangan lagi. Alel ini wujud secara berpasangan. Terdapat dua jenis alel. Alel dominan
dan juga alel yang resesif. Dominan dan resesif. Alel dominan ini, dia merupakan alel yang mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel yang resesif. Manakala alel resesif pula, dia merujuk kepada alel yang akan mempamerkan ciri yang dikawalnya apabila berpasangan dengan alel resesif sahaja. Okey, macam yang tadi kromosom homolog kamu ada bapa dan ibunya. Maksudnya ini alel ini, gen yang pada kedudukan yang sama ni kan, ini alel kan? Salah satu dia itu dominan, salah satu resesif. Dia ada dua jenis, dominan dan resesif. Dominan ini dia cenderung untuk menonjolkan atau mempamerkan ciri yang dia kawal. Manakala yang resesif itu dia kita panggil dia tidak kuat bakal yang resesif kan. Dia cuma boleh menunjukkan dirinya apabila pasangan dia yang satu lagi tu sama-sama resesif. Okey, cikgu bagi contoh. Kamu bingung sudahkah? Okey, so ini contohnya. Okey, katakan yang tadi tu kamu ada kromosom homolog. Pasangan dia, satu ni kamu dapat daripada bapa, satu lagi daripada ibu. Jadi katakan, kita mau melihat gen yang mengawal jenis rambut. So, katakanlah contohnya, ini kedudukannya pada kromosom tersebut. Jadi kedudukan yang sama lah. Kalau pada bapa, di sini kedudukan dia, ibu dia pun kedudukan yang sama. Sebab pada lokus yang sama bahkan. Jadi, ini gen dia dan pasangan ini kita panggil sebagai alel. Okay, jadi alel dia tu ada dua jenis, rambut lurus ataupun rambut keriting. Okay. Jadi, seperti yang saya terangkan tadi, alel dominan ini dia adalah alel yang cenderung untuk mempamerkan sifat yang dikawalnya. Dan dalam kes ini, untuk jenis rambut ini, alel dominan merupakan rambut keriting. Dan apabila kita menulis alel yang dominan ini, kita akan wakilkan dengan huruf besar. Huruf besar. Tidak kisahlah apa-apa pun huruf yang kamu guna, mau guna A kah, M kah, B kah, H kah, begitu. Tapi yang penting dia huruf besar. Okey? Manakala alel resesif, dia adalah bertentangan lah. Sini keriting tadi, ini lurus lah bahkan. Mestilah bertentangan, takkan sama. Itu manalah dominan resesif itu. Jadi ini rambut lurus, kita akan wakilkan dengan huruf kecil. Jadi huruf itu mesti sama lah. Kalau ini R, sini pun R juga. Cuma beza dia ini R besar, ini R kecil. Janganlah berlainan huruf bah. Sebab dia gen yang sama bahkan kita mau lihat ni jenis rambut. Jadi sini R besar, sini R kecil. Ya begitu Okey, atau kita boleh ringkaskan begini. R besar, huruf besar itu mewakili rambut keriting, iaitu dominan. Jadi asal huruf besar dia dominan lah itu. R kecil, huruf kecil, dia mewakili rambut lurus. Kenapa cikgu tulis lurus di sini nih? Resesif bah ini. Ini resesif kan? Okey, jadi rambut lurus adalah resesif. Okey. Jadi, gen ini, dia akan memerlukan dua alel untuk menunjukkan sifatnya. Jadi, dua-dua ini sama penting bah. Dua-dua. Ini dua. Okay. Now, jika pasangan alel ialah kedua-duanya huruf besar, maka individu tersebut mempunyai rambut keriting. Ini kamu boleh faham kan? Maksudnya daripada bapa, dia dapat yang dominan R besar, ibu pun R besar, rambut keriting bahkan, rambut keriting, confirm keriting lah bah. Keriting lah begini. Okey. Katakan, dia dapat dua-dua huruf kecil pula, iaitu resesif. Resesif itu tadi rambut lurus, maka rambut lurus lah juga. Kan? R kecil daripada bapa, ibu dia pun R kecil juga. Rambut lurus lah, itu tidak masalah kan? Tapi macam mana kalau satu orang itu dia dapat satu orang dia dapat huruf besar, satu orang lagi dia dapat huruf kecil. Katakan gabungan dia begitu. Apa yang berlaku? Bapa sini R huruf besar, iaitu keriting. Dia punya
alel dia. Manakala daripada ibu pula dia dapat huruf kecil. So, apa yang akan berlaku? Dia akan mempunyai rambut keriting. Kenapa? Kerana R huruf besar itu adalah dominan. Lebih kuat. Jadi, alel yang dominan akan menutupi kesan alel resesif. So, huruf besar dia menang. Habis dia dominan, dia adalah lebih kuat. Dia cenderung untuk mempamerkan sifat yang dia kawal. Ini yang kita cakap tadi tu, resesif ini, dia hanya boleh mempamerkan ciri yang dikawalnya itu apabila pasangan dia ini resesif. Dia begini saja. Dua-dua huruf kecil barulah dia akan mempamerkan sifat yang dia kawal, rambut lurus. Tapi kalau yang dominan, dia dua-dua keadaan. Yang ini confirm lah bahkan. Takkan dua-dua huruf besar tiba-tiba dia lurus. Okey. Tapi dalam keadaan begini pun, dia masih lagi rambut keriting lah. Jadi itu yang kita panggil sebagai dominan. Okey, so kamu boleh fahamkah setakat ini? Yang ini kamu mesti faham part ini supaya kita boleh pergi kepada next part. Yang ini saja ni untuk hari ini. Untuk not hari ini, I mean this lesson dalam video ini untuk cikgu terangkan. Jadi kalau kamu tidak faham, kamu ulang video ini sampai kamu faham. Okey, sebab nanti untuk next lesson, cikgu akan ajar tentang mekanisme pewarisan. Kita akan lihat dengan lebih teliti bagaimana alel tadi itu, gabungan dia itu diwariskan kepada anak-anaknya. Okay? So, itu saja untuk hari ini. Thank you very much. See you next time. Stay safe semua. Bye.